Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersambung pada pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini hari Ahad, bagi Hidayah 5 Jannatul Firdaus, Sekolah Agama Seri Sabak Uni, iaitu pendidikan ibadat ya. Hari ini pukul 2.30 sehingga 3.10. Jadi hari ini kita akan masuk pada muka surat 41, iaitu solat sunat. Yang mana sebelum ni kita dah membaca sampai muka surat 40, iaitu tentang sujud sahwi dan juga syak bilangan rakaat, kemudian tentang sunat-sunat hayat abad. Okey. Pada hari ini kita nak masuk pada tajuk bab solat sunat. Jadi yang pertama sekali solat sunat ni, sebelum tu kita baca doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi kita lihat di sini solat sunat ni terbagi pada dua bahagian. Saya besarkan supaya nampak. Yang pertama sekali iaitu tidak sunat berjamaah, Yang kedua iaitu sunat berjamaah. Itu bahagian solat sunat. Kalau ditanya berapa bahagian solat sunat terbagi pada dua, iaitu sunat berjamaah dan tidak sunat berjamaah. Jadi kita ambil yang pertama. Ini adalah solat rawatib. Di sini solat sunat yang tidak sunat untuk berjamaah, dia akan tunjuk satu persatu. Yang pertama sekali rawatib, iaitu solat yang mengiringi solat fardu. Tulisan pun dah baru dah, sin waw. Solat sunat yang tidak sunat untuk berjamaah, solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah ialah solat sunat rawatib, tapi hukumnya muakkad. Solat sunat rawatib tidak muakkad. Muakkad ni maknanya dia tuntut. Tidak muakkad ni iaitu tidak dituntut sangat. Kemudian disenaraikan 2 rakaat sebelum subuh, ini dituntut. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas solat isyak, solat witir selepas solat isyak. Ini ada rawatib, sini ada witir di sini. Baik, solat sunat rawatib yang tidak muakkad, tidak dituntut, 2 rakaat tambahan sebelum zuhur. Jadi kalau nak dikirakan, sebelum zuhur ni 2 rakaat. Di sini disebut lagi 2 rakaat lagi. Maknanya jadi 4 rakaat sebelum zuhur 4 rakaat dan selepas zuhur pun 4 rakaat. 2 tambahan. Dia terpulang di situ, ada pendapat mengatakan 4 rakaat straight terus buat daripada rakaat 1 sampai rakaat 4. Ada yang mengatakan dibagi 2. Dibagi 2, 4 rakaat, 2 salam. Okey, yang tidak muakkad lagi 4 rakaat sebelum solat asar, 2 rakaat sebelum solat maghrib, 2 rakaat sebelum solat isyak. Okey, maknanya semua ni kalau kita buat rumusan, setiap solat fardu ada solat sunat rawatib kecuali selepas subuh ya. Cuba tengok sini, subuh tak ada. Sebelum zuhur, selepas zuhur ada. Asar, selepas asar tak ada. Selepas asar tak ada dan selepas subuh tiada. Dua tu yang tak ada. Okey, kita sambung bacaan. Perhatian, Jumaat seperti zuhur juga dari segi solat sunat rawatibnya muakkad dan tidak muakkadnya. Maknanya kalau kita hari Jumaat, kita boleh solat sunat rawatib Jumaat sama ada 2 rakaat ataupun 4 rakaat sebelum dan selepasnya. Baik, kita sambung sebelah. Ini yang tidak rawatib tadi. Kemudian di sini iaitu niat iaitu tentang niat solat rawatib. Saya tak faham kenapa dia gabungkan dengan solat witir tadi Tajuknya rawatib. Tak apalah, kita baca je. Kita tengok daripada muka surat yang ke-42. Menyebut qabliyah dan ba'diyah ni kita baca saja sebab dia tentang niat. Solat sunat rawatib yang mempunyai qabliyah dan ba'diyah wajiblah menyebut qabliyah dan ba'diyah dalam niat. Contoh, solat sunat zuhur adalah disebut sholli sunat az-zuhri qabliyatan rakataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia kena sebut. Kerana apa? Kerana selepas solat subuh, kita boleh melakukan solat sunat qabliyah subuh sebenarnya, jikalau kita terlewat dalam solat jemaah di masjid contohnya. Datang masjid, orang dah semayang. Kita pun semayang subuh berjemaah. Selepas memberi salam subuh tu, kita terus bangun dan melakukan solat sunat qabliyah sebelum subuh. Walaupun dia kemudian, tapi boleh buat oleh itu niat itu adalah penting. Tapi nanti kalau kita buat, nanti orang kata kita ni bodoh.
Pasal melakukan solat selepas subuh. Okey, ini niat yang lain. Dan ba'diyah, usalli sunat az-zuhri ba'diyatan raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat selepas zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2. Solat sunat rawatib yang tidak mempunyai ba'diyah dan tidak mewajib menyebut qabliyah. Contohnya pada solat subuh. Usalli sunat as-subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Asar pula tak ada. Usalli sunat al-asri raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat subuh. Ini bukan subuh ni, asar ni. Ini pun sama, salah cetak. Saja aku solat asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi okey, ini contoh niat qabliyah dan ba'diyah. Kita lihat di sini tentang tajuk minta maaf. Tentang tajuk menjamak sunat qabliyah dan ba'diyah, iaitu menggabungkan. Menjamak sunat qabliyah dan ba'diyah, iaitu yang pertama harus menjamakkan, iaitu menghimpunkan sunat qabliyah yang muakkad dengan yang tidak muakkad dalam satu takbir, satu salam dan satu tasyahud atau 2 tasyahud. Tetapi lebih afdal diceraikan dengan takbir, 2 tasyahud dan 2 salam. Ini maknanya yang ceritakan semalam sembahyang zuhur tu, kita kan ada 2 solat sunat yang muakkad dan 2 rakaat sunat yang tidak muakkad. Jadi 4 rakaat. Jadi kita gabungkan sekali aja pun boleh. Usalli sunat az-zuhri qabliyati arba'at takbirat. Saja aku solat sunat zuhur sebelumnya 4 takbir kerana 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2. Begitu juga harus menjamakkan solat ba'diyah yang muakkad. Usalli sunat az-zuhri ba'diyah al-ba'diyati arba'at raka'atin lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat zuhur ba'diyah 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat sunat selepas zuhur itu adalah 2. Tapi 2 lagi adalah tidak muakkad, tapi kita gabungkan jadi 4 rakaat, bukan 4 takbir. 3. Dengan yang tidak muakkad seperti di atas, harus menghimpunkan sunat qabliyah dan ba'diyah yang muakkad dan yang tidak muakkad dalam satu takbir yang dilakukan selepas usalli sunat az-zuhri al-qabliyati wal ba'diyati thamani raka'atin lillahi ta'ala. Ini boleh juga dibuat terus 8 rakaat. Sahaja aku solat sunat zuhur, qabliyah dan ba'diyah 8 rakaat kerana Allah Ta'ala. Macam mana 8 rakaat ni? 8 rakaat ni di sekali arung ya. Sebenarnya ini tidak berapa muakkad macam ni ya. Saya elok-eloknya solat sunat tu buat 2. Ini dibuat sekali 8 ni. 8, tapi ini pendapat yang ganjil lah. Sekali arung 8 rakaat terus. Ya. Okey. Ini sekadar masalah. Yang ini dia punya cerita utama dia. Ini sekadar masalah. Kalau dia kata nak solat sekali 4 rakaat boleh? Boleh. Nak solat sekali 2 rakaat boleh? Boleh. Nak solat sekali 8 rakaat boleh. Ini zuhur lah. Okey, boleh. Itu pendapat yang masalah dalam masalah-masalah. Baik, yang ke-44 baru masuk solat sunat witir. Tadi rawatib. Okey. Solat sunat witir, solat sunat yang afdal dari segi sunat rawatib ialah solat witir. Solat yang ganjil Okey. Sekurang-kurang solat witir ialah 1 rakaat, tetapi lebih aula utama 3 rakaat. Cara menunaikannya, ini bukan solat sunat rawatib ni, ini solat witir lah tajuknya. Tak salah tulis ni. Pada rakaat pertama selepas surah Fatihah adalah dibaca surah Al-A'la, iaitu Sabbih isma rabbikal a'la. Pada rakaat yang kedua selepas surah Al-Fatihah adalah baca surah Al-Kafirun, iaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat ketiga selepas surah Fatihah dibaca surah Al-Ikhlas. Ini diceraikan, 2 di sini, 1 di sini ya. Ini buat 3 rakaat. Yang terakmal, yang terbaik, lebih sempurna, solat witir ditunaikan lebih daripada 3 rakaat. Sama ada 5 rakaat ataupun 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat. Rakaat yang terbanyak adalah dikira lebih sempurna, akmal. Kalau banyak-banyak tu lebih baik, tapi kalau macam lebih banyak buat tapi kita merungut, itu tak baik ya. Buat sikit tapi kita tak merungut, itu lebih aula, lebih utama. 3. Solat witir yang ditunaikan lebih dari 1 rakaat harus dihimpunkan 1 rakaat yang terakhir dengan sebelumnya atau dipisahkan jika seorang solat 10 rakaat dengan 1 takbiratul ihram dan 1 rakaat terakhir dengan takbiratul ihram yang baru juga dinamakan solat witir yang terpisah. Ini adalah cara yang afdal. Ini cara yang ganjil ya. Dia buat sekali arung terus 10 rakaat, iaitu 1 takbir, Allahu Akbar, terus solat sampai 10 rakaat, kemudian dibangun membuat 1 rakaat yang terakhir
Itu dipisahkan. Cuma 2 takbiratul ihram je. Allahu Akbar tu 2 kali je. Okey, 10 rakaat ini yang ganjil. Yang utama sebenarnya 2 2 2 2 2 2. Jarang pun kita buat sekali arung terus 10 rakaat. Nanti akan menjadi masalah merungut. Baik buat sikit-sikit. Jangan sekali arung terus 10. Dalam rakaat 9 pula dah terlupa ataupun bermasalah pula nanti. Atau buang air lah apa benda kan. Buat solat sunat rawatib sebelum zuhur, selepas zuhur 8 rakaat terus. Kan bermasalah. Kenapa masalah? Kita rasa lapar lah, nak terbuang air lah, itulah ini. Baik, okey, solat sunat witir. Waktu solat sunat witir, waktunya ialah antara solat isyak hingga terbit fajar, iaitu sebelum subuh. Jika ditunaikan sebelum solat isyak dengan sengaja, walaupun telah masuk waktu isyak, tidak dinamakannya solat witir atau lain-lain solat. Isyak belum buat, dah buat witir dulu, maka dia tidak dikirakan witir. Dikirakan solat itu terbatal. Jika dilakukan kerana jahil atau tersalah, jadilah ia solat sunat mutlak, solat sunat biasa saja. Solat witir sunat dikerjakan secara berjamaah pada bulan Ramadan. Ini pun salah type ni. Buku ni tak nampak tulisan satu tu, salah type banyak. Solat sunat duha, sekurang-kurangnya solat sunat duha dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Tetapi yang lebih afdal ini duha, kita tengok waktunya bila, iaitu dia tulis selepas terbit matahari sekadar segalah. Segalah ni iaitu kita lihat matahari dalam keadaan tidak mendongak. Kalau kita dah mendongak, itu bukan segalah lagi dah tu. Itu namanya pandangan sekadar mendongak. Ini segalah maknanya kita lihat pada pandangan mata, sudah naik matahari tu. Kalau contohnya kita bangun-bangun pagi, tiba-tiba sudah terbit matahari. Kita lihat pematahari, sudah segalah. Maknanya sudah terbit dah nampak dah waktu orang sedang jogging apa semua. Itu segalah. Sehingga gelincir matahari. Gelincir ni maknanya dah selepas tengah-tengah mata kepala tu, dia turun nak pergi begitu petang. Okey. Duha ini dilakukan sebanyak 2 rakaat. Boleh buat 8 rakaat. 8 rakaat ni kita buat sekali arung ataupun 2 2 2 2 2. Hadisnya iaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah ini salah baris. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma yasha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat duha sebanyak 4 rakaat dan baginda menambahnya, menyempurnakan kehendaknya. Apa benda kelebihan duha ni? Duha ini solat selepas terbit gelincir setelah terbit matahari ni, iaitu digantikan bagi orang yang tidak bangun malam. Maknanya sama kelebihan dengan orang yang solat tahajud. Dia tak bangun malam, dia tidur je, pagi-pagi tu dia bangun, dah solat subuh, kemudian dia lihat matahari sudah naik lagi, dia solat duha, dia sama juga dapat pahala seperti Qiyamul Lail, walaupun Qiyamul Lail tu lebih utama kan. Okey, ini gantian ni. Baik, kita nak sambung sebelah. Yang terusnya untuk hari ini yang akhir, iaitu solat sunat Isyraq. Kita akan masuk pada solat sunat Hajat. Isyraq ini pula ada pendapat mengatakan Isyraq itu adalah duha itu adalah Isyraq. Walau bagaimanapun, ada pendapat kata ini bukannya duha. Sama juga Isyraq ini adalah waktu pagi, iaitu matahari setelah terbit segala. Kita lihat satu. Mengenai solat ini terdapat 2 pendapat. Satu, Syekh Muzahid dalam Matan Ubad Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali punya kitab. Dan Syekh Ibnu Hajar dalam tak nampak berkata, sunat Isyraq ini 2 rakaat dan bukanlah merupakan solat duha. Ini dia kata Isyraq itu bukan duha. Ini siapa kata? Ini orang yang berpendapat daripada Imam Ghazali punya ni perjalanan. Syekh Ar-Ramli dalam Nihayah dan Syekh Ibnu Hajar dalam Syarhul Ubad berkata solat Isyraq itu adalah duha. Duha itu Isyraq, Isyraq itu duha. Jadi macam mana nak buat ni? Kita boleh buat solat Isyraq berlainan dengan solat duha, ataupun kita boleh buat duha saja. Kalau kita nak buat dua-dua sekali pun boleh. Kalau kita nak buat duha saja pun boleh. Jangan bertelagah. Ini semua pendapat saja. Baik, solat sunat awabin. Awabin ini iaitu sebenarnya solat sunat yang dhaif, yang tidak terang dia punya hadis dia. Jadi ini boleh dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak 20 rakaat. Waktunya antara maghrib dengan solat isyak. Ini awabin ini hadisnya tidak kuat. Okey.
20 rakaat selepas solat maghrib. Dia tak tulis macam ni sebab dia punya penceritaan Awabin ni ada mengelirukan. Istikharah pula sama ya, seperti hajat pun mengelirukan juga. Istikharah ni, soalan sunat istikharah dikerjakan sebanyak 2 rakaat, iaitu kita nak membuat pilihan. Lepas niat ni, usalli sunatal istikharati rakataini lillah ta'ala. Sahaja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bacaan surah pada rakaat pertama selepas surah Fatihah ialah surah Al-Kafirun. Rakaat kedua ialah surah Al-Ikhlas dan salam sunat ya, dan setelah salam sunat membaca doa yang tertentu. Istikharah ni kita membuat pilihan. Waktunya bila ni? Waktunya selain daripada waktu yang haram melakukan solat. Waktu haram melakukan solat bila? Iaitu selepas terbit matahari satu. Ya. Selepas terbit matahari, selepas waktu asar. Jangan pula buat selepas asar kita buat solat sunat. Istikharah hukumnya adalah haram. Okey, doa solat istikharah, solat sunat istikharah ini doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ini salah baris. Wastaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Minta maaf ya telefon. Ya. Saya sambung semula doa solat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ini salah baris ya. Wastaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ini ada syaddah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amru khairan. Sebutlah dalam hati apa benda perkara yang kita nak pilih ni. Khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajlihi wa ajlihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajlihi wa ajlihi wa fasrifhu anni wa qaddur li khaira haitsu kana thumma ardini bih. Artinya, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya aku memohon pilihan olehmu dengan ilmumu dan mohon benda ni tak apa terang, kepastianmu dengan kekuasaanmu, serta memohon kepadamu dari anugerahmu yang maha agung, kerana engkaulah zat yang berkuasa sedang aku tiada kuasa, dan engkaulah zat yang maha mengetahui sedang aku tiada mengetahui, dan engkaulah zat yang mengetahui yang ghaib. Wahai Allah, jika adanya engkau mengetahui bahawa urusan ini, urusan apa, adalah baik, tak sebut tak apa, bagiku untuk duniaku, akhiratku, penghidupanku dan akibat urusanku untuk masa sekarang mahupun esok, maka kuasakanlah bagimu dan permudahkanlah untukku, kemudian berkatilah dalam urusan ini bagiku. Namun jikalau iadanya engkau mengetahui bahawa urusan ini adalah buruk bagiku untuk duniaku, akhiratku, penghidupanku dan akibat persoalanku pada masa sekarang mahupun esok, maka hindarkanlah aku daripadanya, lalu tetapkanlah bagiku kepada tak ada lagi dah, ini cetakan ni tak betul lah. Nak baca pun susah, ni barisnya dengan tak terangnya. Okey. Jadi apa benda rumusan bagi solat sunat istikharah, iaitu kita buat solat sunat ni pada waktu bila-bila lah. Seeloknya sebelum tidur. 2 rakaat. Kita pun solat macam biasa, saja, niat saja. Saja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian beri salam, kita baca doa. Baca doa bahasa Melayu pun boleh. Bahasa Arab tu lebih utama. Okey, bahasa Melayu pun boleh, bahasa Jawa pun boleh, bahasa Banjar pun boleh. Okey, untuk itu setakat ini saja dahulu. Semoga kita berjumpa lagi. Saya memohon maaf kerana tidak dapat menjalankan pendidikan pada minggu yang lalu beberapa hari kerana saya tidak sihat. Ini pun tidak berapa sihat juga dengan keadaan sendi sakit. Jadi kita berjumpa lagi insya-Allah. Semoga bermanfaat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.